sejahtera. Kami daripada kumpulan KK8, saya Suhaina dan ahli kumpulan saya Anis Syuhada, Fatih Afifi dan Siti Nuhairah akan membentangkan tajuk ILAC kami iaitu penentuan kebolehlarutan ekstrak herba dalam berdalih lampau genting. SFE ialah merupakan sebuah teknologi inovatif yang bersih dan mesra alam khusus untuk pengekstrakan tumbuh-tumbuhan seperti ulam. Pengekstrakan berdalih lampau genting adalah kaedah alternatif yang baik. Saiz darah, taburan saiz, morfologi dan konfigurasi kristal adalah kesan utama yang mempengaruhi ketersediaan bio, fungsi kestabilan dan sifat fizikal bahan pepejan. Pelarut yang sering digunakan ketika menjalankan kaedah SFE ini ialah karbon dioksida. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengumpul maklumat mengenai pemisahan sebatian fenolik dan flavonoid. Kajian ini mendedahkan bahawa ekstrak akar G. procumbens atau dikenali sebagai sambung nyawa adalah sumber antioksidan semula jadi yang baik. Kajian ini melibatkan 3 tumbuhan herba yang berlainan iaitu Orthosiphon terminus iaitu misai kucing, kedua ialah Phyllanthus neruri iaitu dukung anak dan akhir sekali ialah Labicia pumila kacip Fatimah. Terdapat 4 parameter yang mempengaruhi pengekstrakan berdalih lampau genting. Parameter yang pertama ialah kesan suhu dan tekanan pengekstrakan. Parameter untuk pelaksanaan pengekstrakan SFE yang berjaya ada 4, iaitu tekanan ambang, tekanan di mana bahan larut mencapai kelarutan maksimum, pecahan julat tekanan dan sifat fizikal bahan larut. Suhu mempengaruhi perubahan turun naik bahan larut. Untuk bahan larut yang tidak menentu, suhu tinggi mengakibatkan pemulihan pengekstrakan yang lebih rendah. Untuk bahan larut yang menentu pula, ada persaingan antara keterlarutannya di dalam karbon dioksida dan perubahan turun naiknya. Parameter yang kedua ialah kesan masa pengekstrakan. Contoh yang digunakan pada uji kaji ini ialah pengekstrakan selektif fluoroglucinose dari St. John's Wort. Campuran daun atau bunga menggunakan karbon dioksida pada skala yang kecil. Keadaan optimum SFE adalah pada 367 bar dan 50 degree Celsius. Pengekstrakan statik selama 10 minit dan pengekstrakan dinamik selama 90 minit pada arus kadar 1 ml per minit. Jadual di atas menunjukkan apabila masa pengekstrakan dinamik meningkat, pengekstrakan sebahagian besar sebatian juga akan meningkat. Parameter yang seterusnya adalah kesan kadar alir pengekstrakan. Jadual di bawah menunjukkan kesan kadar aliran pelarut terhadap hasil pengekstrakan melawan masa pengekstrakan pada tekanan 150 bar dan suhu 45 degree Celsius. Graf yang kedua pula menunjukkan kesan kadar aliran pelarut terhadap hasil pengekstrakan melawan jumlah tertentu pelarut pada tekanan dan suhu yang sama. Parameter yang terakhir ialah saiz dan ketumpatan sampel. Graf di bawah menunjukkan kesan ukuran partikel sampel biji parsley pada kadar pengekstrakan. Data hasil pengekstrakan melawan jumlah pelarut tertentu Q pada 10 MPa, 318 Kelvin dan kadar aliran pelarut 1.1 kg karbon dioksida per jam. Kesan SFE ke atas keterlarutan dan hasil komponen. Untuk hasil komponen ekstrak, ianya dapat dikira melalui formula E peratus sama dengan jisim ekstrak bahagi jisim pelarut dalam 100. Untuk lengkup pengekstrakan minyak biji betik karika pada suhu 40 degree Celsius, 60 degree Celsius dan pada tekanan 100 bar, 150 bar, ianya dapat ditunjukkan dalam merajah di bawah. Untuk kaedah pengiraan keterlarutan, kaedah pertama terdiri daripada ukuran lereng konvensional. Data eksperimen dipasang sekurang-kurangnya kuadrat dalam julat lengkung di mana pemindahan jisim dikawal oleh kelarutan. Yang kedua, kaedah kedua yang digunakan adalah melalui model
Question 9. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai potensi antioksidan ekstrak tumbuhan. Terdapat 5 ujian yang digunakan untuk mengenal pasti potensi antioksidan. Ujian yang pertama ialah ujian pengambilan radikal bebas di PPH. Kadar peratusan perencatan radikal di PPH dikira menggunakan persamaan berikut. Kawalan serapan, tolak dengan sampel serapan, bahagi dengan kawalan serapan, darab dengan 100. Kawalan serapan adalah serapan larutan di PPH tanpa ekstrak. Ujian yang seterusnya ialah ujian pengurangan kekuatan antibiotik ferik ataupun FRAP. Kaedah ini digunakan untuk mengukur kekuatan pengurangan jumlah bahan elektron penderma dan dilakukan mengikut kaedah yang diubah sesuai yang dijelaskan oleh Benzi dan Sri. Ujian yang ketiga ialah ujian kandungan fenolik ataupun TPC. Lengkuk penentu kurang disediakan dengan menggunakan larutan piawai asid galik dengan nilai R sebanyak 0.995. Jumlah kandungan fenolik dinyatakan berdasarkan berat segar sebagai 1 mg asid galik serta setara setiap gram sampel. Ujian yang keempat ialah jumlah kandungan flavonoid ataupun TFC. Lengkuk penentu kurang disediakan menggunakan larutan standard camphorol. Jumlah kandungan flavonoid dinyatakan berdasarkan berat segar sebagai 1 mikrogram camphorol setara dengan setiap gram sampel. Ujian yang terakhir ialah kandungan asid ascorbic ataupun AAC. Kaedah spektrofotometri menggunakan dichlorofenolindofenol ataupun DCPIP dilakukan menggunakan kaedah yang diubah sesuai seperti yang dijelaskan oleh Davis dan Mested untuk menentukan kandungan asid ascorbic. Ketiga-tiga graf di bawah adalah graf yang menunjukkan analisis sebatai antioksidan. Graf yang pertama menunjukkan ekstrak kalus daun, kalus batang dan kalus akar Gynora procumbens menunjukkan kandungan fenolik terendah. Akar Gynora procumbens dan Gynora bicolor menunjukkan kandungan fenolik yang tertinggi. Graf yang kedua pula menunjukkan kandungan flavonoid di kedua-dua tumbuhan. Perkali korelasi yang tinggi didapati antara jumlah kandungan fenolik dan jumlah kandungan flavonoid. Graf yang terakhir pula menunjukkan kalus daun, kalus batang dan kalus akar Gynora procumbens menunjukkan kandungan asid ascorbic yang rendah. Pucuk Gynora procumbens dan Gynora bicolor yang menunjukkan aktiviti rendah di FRAP, TPC dan TFC menunjukkan kandungan ascorbic yang tinggi. Seterusnya, dengan menjalankan pendalil lampau genting ke atas andrografolite. Terdapat beberapa kesan yang diperoleh ketika menjalankan uji kaji ini. Antara kesan parameternya ialah suhu, tekanan dan kadar alir karbon dioksida. Dapat dilihat pada graf kesan suhu, peningkatan suhu dapat meningkatkan proses kinetik penyerapan analit yang sangat terikat pada matriks sampel. Peningkatan suhu yang lebih namun rendah mengurangkan ekstrak kerana ketupatan karbon dioksida berkurang dengan ketara apabila suhu meningkat mengakibatkan pengurangan kelarutan andrografolite. Kedua ialah kesan tekanan. Kesan dengan menggunakan ukuran zarah 0.375 mm pada suhu 40 degree Celsius dan kadar aliran karbon dioksida ialah 2 ml per minit. Kesan tekanan antara 7.5 hingga 20 megapascal pada pengekstrakan andrografolite. Dan akhir sekali ialah kesan kadar alir karbon dioksida, iaitu hasil meningkatkan dengan peningkatan dalam suhu aliran karbon dioksida lampau genting mencapai nilai maksimum, kemudian menurun dengan peningkatan laju aliran. Hasil diperoleh dapat dijelaskan sebagai perlukan antara proses pemindahan massa dan keadaan keseimbangan termodinamik. Seterusnya, pengekstrakan tumbuhan herba menggunakan kaedah berdalil lampau genting. 3 tumbuhan herba yang dikaji adalah Orthosiphem saminis iaitu misa kucing, Phyllanthus niruri, dukung anak dan juga Labicia pumila iaitu kacip Fatimah. Pengekstrakan dilakukan untuk melihat kandungan komponen tumbuhan herba serta hasil pengekstrakan. Berdasarkan kajian, didapati pendalil lampau genting dengan menggunakan karbon dioksida sebagai pelarut utama merupakan kaedah yang memberikan kelebihan yang lebih besar berbanding kaedah konvensional yang sedia ada.
Antara contoh kaedah konvensional yang sedia ada adalah seperti reflux. Berdasarkan graf yang diperolehi, didapati selepas 4 jam hasil pengesahan tersebut telah mencapai keadaan tepu ataupun exhaust. Oleh itu, penambahan etanolik atau aqueous ethanol ke dalam bendalin lampu genting akan meningkatkan tahap kecekapan cakaran ekstrakan. Hal ini disebabkan oleh pertama sebatan organik yang terhad, iaitu sebatan karbon dioksida. Bagi ujian ketoksikan pula, ujian ini dilakukan ke atas embryo ikan zebra. Embryo yang mati atau tidak senyawakan akan dijadikan sebagai parameter untuk peratusan kematian. Hasil pengesahan tumbuhan herba ini tidak dicemari oleh pelari. Hal ini disebab ujian ketoksikan menunjuk kosong, iaitu tiada toksik di dalam hasil pengesahan. Jadi ini selamat digunakan dan halal digunakan. SFE menawarkan selektiviti pengekstrakan yang tidak dapat ditandingi oleh kekutuban pelarut. Yang kedua, kaedah HPLC yang dikembangkan dapat menemukan kesan untuk bioprospeksi untuk tumbuhan herba. Gainura procumbens adalah lebih berpotensi sebagai sumber perubatan untuk mengubati penyakit kerana ianya memiliki aktiviti antioksidan yang lebih tinggi serta kandungan fenolik dan flavonoid yang lebih tinggi dan kandungan asid askorbik. Tekanan, suhu dan masa yang optimum bagi pengekstrakan Gainura procumbens menggunakan SFE iaitu 103.42 bar pada 70 degree Celsius dan pada masa 120 minit masing-masing dan menghasilkan hasil ekstrak sebanyak 54.7%. Akhirnya, Gainura procumbens menunjukkan hasil pengekstrakan yang tinggi berbanding O. staminus, P. nenurii dan L. pumila yang menunjukkan hasil pengekstrakan sebanyak 37.1%, 20.76% dan 15.8% pada parameter optimum masing-masing.